Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-musannif wal mutallim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa ulumi masyayikhina wa ulumikum fid darain amin. Wa ushiku li ba'dihim idza ma'tazzadu 'ilmin bi'ilmin fa'ilmu al-fiqhi awla bi'tizazi. Fakam tibin yafuhu wa la kamiskin wa kam tayrin yatiru wa la kabazi. Kata musannif dan telah dibacakan daku akan syair bagi setengah mereka itu, maknanya apabila menjadi kemuliaan oleh orang yang mempunyai ilmu dengan ilmu, maka ilmu fiqh itu lebih utama dibuat kemuliaan. Maka berapa banyak bau-bauan yang merebak tiadalah semacam bau kasturi, dan berapa banyak burung terbang tiadalah semacam raja wali. Tamam. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز. ما tu ma zaidah. إذا ما اعتز أي إذا صار اعتزاز. Jadi dengan ذو علم بعلم, seorang tadi yang panggil apa, dia berbangga dengan ilmu tersebut, maka ilmu apa yang lebih aula untuk dibanggakan? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh aula bi'tizaz. Tamam? Fakam tibin yafuhu wala kamiskin. Karena semua ilmu. Baik ilmu apa yang nak perlu didahulukan sekarang ni? Ilmu yang yang diperlukan dan digunakan pada hal dan waktu tersebut, yang paling penting. Sebab tu kata Syekh, idza ma'tazza zu ilmin bi ilmin, maksudnya sahibul ilm itu berbangga dengan ilmu, maka ilmu apa yang patut dibanggakan? Ilmu fiqh. Aula bi'tizazi. Fakam tibin yafuhu wala kamiskin. Berapa banyak bauan yang tersebar bauannya tapi tidak seperti misik. Bauan kasturi, misk. Misik ni yang keluar daripada apa ni, bagaimana tahu? Kijang. Ada kijang tertentu saja, bukan semua kijang. Kijang memang dia ada tarik. Ada satu kijang yang ada di Pakistan, yang ada di sebahagian tempat, yang kijang tersebut dia punya taring dia panjang. Kijang ni keluar misk, dan baunya wangi. Katanya kerana ada qil mengatakan bahawa kijang tadi beradab dengan Nabi Adam AS. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan benda ni tak ada masalah pun dengan akidah pun, tak ada masalah. Kita dan Israiliyat ni, dan tak ada kaitan dengan akidah pun, tak ada masalah. Diturun, kemudian kijang pergi lawat. Maka bila ditanya oleh Nabi Adam kenapa lawat, maka dia kata, saya lawat tadi kerana nak bersilaturahim dengan Nabi Allah Ta'ala, dengan Sayyidina Adam AS. Nabi Adam pun gembira dengan adabnya kijang pada waktu itu, disapu di belakang kijang, akhirnya keluar bisik. Kerana sebagai binatang yang nakkan, kemuliaan tersebut, bakatlah pergi juga. Tak silapnya kata Allah, dia pun pergi juga. Tapi pi dia tadi dengan tujuan bukan kerana nak memuliakan Nabi Allah Adam AS, tapi kerana nak sesuatu daripada Allah. Akhirnya tak dapat apa, balik suara dia. Suara kata tu. Oh, dah lama. Baik, fakam tibin yafuhu wala kamiskin wa kam tayrin yatiru la wala kabazi. Dan berapa banyak burung yang berterbangan tapi tidaklah berterbangan seperti baz, iaitu burung Raja Wali. Baz. Tamam, terus. Jadi begitu juga ilmu fiqh dibandingkan dengan ilmu lain. Kalau dibandingkan dengan untuk darjat seseorang tadi, faqih ini adalah suatu yang aziz. Jadi faqih itu. Baik. Terus. Betul ada istilah sebenarnya kita kuliah apa sekali itu, usuluddin kita. Kuliah syariah kita. Kuliah lughah dan sebagainya. Fiqh adalah kehidupan kita, dan kita kena tahu pada waktu tersebut rupanya yang fardu ain dalam kehidupan tersebut. Tapi kalau dia jadi faqih dalam bidang tersebut, yang tu dalam bidang fiqh, itu lebih aula, dan kemudian itu yang diinginkan. Faham? Baik, wa unshitu aidan al-fiqhu anfasu shay'in anta zakhiruhu wa yadrusil 'ilma lam tudras mafakhiruhu. فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخره.
Dan kata musannif telah dibaca akan daku akan syiar bagi setengah mereka itu, maknanya bermula ilmu fiqh itu terlebih mulia daripada tiap-tiap perkara yang engkau simpan akan dia. Anta zakir. Ini fiqhu anfasu syai'in anta zakir. Fiqh adalah perkara yang paling berharga yang engkau simpan. Fiqh. Terus man yadrus, Barang siapa mengajarkan ilmu, nescaya tiadalah hilang kemegahannya. Maka sungguh Maksudnya man yadrusil ilma lam tadrus. Tadrus maksudnya ni apa dia? Tadrus ni maksudnya hilang, ataupun tidak akan diharamkan baginya min mafaqirihi, bahkan dia akan dapat mafaqir. Sebab man yadrusil ilma lam tadrus mafaqiruhu faksab li nafsika ma asbahta tajhalu fa awwalul ilmi iqbalun wa akhirun. Terus maka sungguhkan menuntut bagi dirimu barang yang sentiasa engkau jahilkan. Maka permulaan ilmu itu kemuliaan, demikian juga akhirnya. Wa kafa bi ladzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan fa awwalul ilmi iqbalun ay naf'un fid dunya. Maksud iqbal maksudnya akan berharga di dunia, wa akhiruhu, dan juga berharga juga di akhirat nanti. Terus wakafa بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم. Dan telah memadalah dengan kesedapan ilmu dan fiqh dan faham, akan yang menyeru dan yang menggerakkan bagi orang yang berakal atas menghasilkan ilmu. Faham? Jadi macam mana untuk nak bagi lazat kita dengan ilmu? Sebab setiap orang kita ni ada himmah dia masing-masing. Kata masyarakat, kita ni ada himmah masing-masing. Himmah, ada orang yang himmahnya dengan ilmu. Allah Ta'ala jadikan himmahnya dengan ilmu. Setiap orang ni dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Ada himmahnya dengan ilmu. Maka himmah dengan ilmu, maksudnya kehidupan dia hanya dengan ilmu. Siangnya dengan ilmu, tidurnya dengan ilmu, fikirnya tentang ilmu. Kerana itu himmah. Ada orang yang himmahnya jah, pangkat. Otak dia macam pangkat. Pangkat apa yang dia nak dapat? Nak jadi pandai dia pun jadi ahli parlimen mana pula. Contoh kalau kata himmahnya ke arah tu. Ada orang yang himmahnya ke arah tu. Ada orang yang himmahnya ke arah harta. Dia kena tumpui duit banyak. Ngaji tak perlu, nanti tu ilmu salah. Yang penting harta kena ada, duit kena banyak. Ada orang himmahnya perempuan. Ada orang macam himmah dia perempuan, otak dia kerja perempuan ni. Tahu kita. Kalau kita macam, kalau himmah kita dipalingkan daripada yang sepatutnya. Faham? Kalau dia fikir perempuan, kalau ada seorang tak cukup, kena ada dua. Kalau dua tak cukup, kena ada tiga. Tiga tak cukup, ada empat. Kalau empat tu tak apa nak syok, tinggal satu orang, cari satu orang lagi. Jadi otak aja nak perempuan je. Perempuan. Macam tu dia besar. Macam lelaki yang tidak dipalingkan himmahnya tadi kepada yang sepatutnya, akhirnya dia buat benda yang tak berfaedah. Yang jadi boleh berzina dan sebagainya di Mesir. Dia jumpa lelaki perempuan, seronok nak kena pergi jumpa selalu, nak kena ajak pergi makan, nak kena keluar berdua-duaan, nak kena apa semua ni. Kenapa? Kerana himmah dia tu je. Ni kalau kamu dengar ni yang berlaku di sini ni, risau kita dengar. Cari homestay mana yang boleh untuk nak pergi tidur. Ni apa kerja? Ni bukan, kita tak cerita siapa ni. Maksudnya kawan ni sepatutnya diambil perhatian. Untuk ilmu tak sepatutnya macam tu. Main datang ke Azhar ni tujuan dia untuk apa? Nak mengaji. Bukan nak buat benda yang lain. Masalah dia memang tak terkenal apa ni dengan pengajian. Kata kalau datang kelas pengajian sekalipun, anak dia nafsu. Manusia ni biasa macam tu. Satu kena ada amalan dalam diri kita. Kena tahu kita ni di mana. Kita tahu kita ni siapa dia nanti. Kita tak tahu kita akan datang akan jadi siapa. Kena jaga betul-betul. Yang ada hubungan, yang ada dah bertunang dan sebagainya itu kena jaga. Jaga elok tu bukan jaga tiap malam dan tak mesej, jaga
Jaga tu maksud dia jaga tu. Jaga diri kamu tu. Jangan sampai menyebabkan melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Satu. Kalau banyak nikah tulis lah. Daripada dulu kawan-kawan lama-lama ni, akhirnya takut pun. Takut lagi sembang macam lagi bini. Faham? Tu lagi hantar gambar. Gambar pula hantar gambar mula-mula elok. Lepas tu hantar gambar. Baju tak pakai tak. Ish, aku tak faham. Orang perempuan boleh hantar gambar tak pakai baju dekat yang bukan suami. Hak isteri pun tak hantar gambar kat suami dia. Bini dia pun tak hantar gambar macam tu. Ada saja lelaki duduk kat kelas yang rindu nak hantar gambar lagi. Tak ada dibuat pun. Lelaki tak buat. Sebab apa? Sebab balik lagi kalau nak tengok live kan. Apa nak gambar-gambar ni, kerana gambar ni ini tidak live. Dan bukan gambar. Ni bukan zat. Ini surah. Surah mafi syai'. Mafi syai' pun syai' kan. Faham? Jadi kena jaga betul-betul. Yang pertama, masalah hubungan lelaki dengan perempuan. Yang kedua, masalah lelaki dengan lelaki. Ini orang jaga je. Dia tak lagi ragat dia pun. Habib Salim Syatri katanya kalau jumpa dengan mana pelajar, berapa benda dia akan sebut. Habib Salim. Pelajar-pelajar kalau main jumpa dia akan sebut satu je. Rahimahullah. Pertama dia pesan rokok. Rokok dia cukup marah. Yang kedua liwat. Dia pesan. Liwat dia pesan. Kita jangan sebut dalam kelas-kelas pengajian benda-benda macam ni. Kerana kita husnuzan, moga-moga semua betul ilmu ni datang dan kemudian pakat jaga diri masing-masing. Tapi perlu kita sebut kerana kemungkinan kita tak buat, tapi ada orang yang dikeliling kita yang buat, tapi kita buat-buat tak tahu. Jadi kena pesan betul dekat orang. Jangan sampai buat macam ni. Banyak dah berita kita sampai kat kita yang membimbangkan kita, takut kita. Dan kita bimbang ni anak kita macam mana nak berdepan dengan zaman. Sebab tu kita kena serah kepada Allah Ta'ala kan. Kena tahu para awliya, para ulama dah ajak kita nak baca apa dekat anak waktu ketika lahir dan sebagainya. Tu kena ambil berat semua benda tu. Sebab tu semua pendinding untuk akan datang bagi anak-anak. Untuk ada datang ke sini. Kata Ustaz buat cerita ni tu Ustaz. Ni buka aib belajar azhar tu kan. Di mana pun ada aja. Di mana ada malaikat, di situ ada syaitan. No? Syaitan mesti ada. Nampak je. Jadi kena jaga elok. Sebab tu talibul ilm kena bagi sungguh-sungguh letak nama talibul ilm. Jangan sibuk kerja nak pergi jalan di pasar raya kan. Gambar di pasar raya lagi banyak daripada gambar di kelas. Oh, gambar kelas tak hantar Ustaz. Gambar kelas hantar je riak lagi. Oh, betul juga lah. Okey, kita ihtimal lah. Boleh jadi ya. Kalau betul ya. Kalau betul macam tu. Masalah sekarang ni tak dikenali tu. Tak tahu. Banyak yang datang hantar kat saya gambar-gambar ni. Bukan nak gambar tu dah. Orang main tunjuk je gambar-gambar lelaki ni yang terlibat benda-benda yang macam ni. Sampai dekat saya, semua saya tak kenal. Ustaz tengok gambar ni, kawan 2-3 orang. Tengok gambar, tak kenal. Tengok gambar ni, tak kenal. Tengok ni, tak kenal. Bukan semua Ustaz kenal, bukan semua kelas Ustaz pergi. Yalah, masalah ni kalau ditanya balik, pergi kelas ni? Tak pergi kelas, enggak lah. Memang tak kenal dengan kelas. Jadi kita heran, apa tujuan main ke sini? Apa tujuan main ke Musad? Apa tujuan masuk Azhar? Tujuan masuk Azhar nak ambil sijil Azhar. Lepas tu nak kerja apa nanti? Hang kan kerja bahagian yang berkait dengan sijil hang. Masalah dia. Lepas tu nak bawa rosak orang lain pula. Lepas tu ni orang panggil celaka, orang panggil celaka. Kita tak boleh nak bayang macam ni. Lepas tu kena perhati kawan-kawan kita. Tengok betul-betul kawan-kawan kita. Nasihat kawan-kawan kita kalau kata ada yang jenis tu buat benda-benda yang macam ni. Kalau pun tak buat pun ada permulaan dia. Maksud dia macam tu berdating dan sebagainya. Ini benda yang tak sepatutnya dilakukan oleh penuntut ilmu sebenarnya. Aib penuntut ilmu tentunya melakukan benda tu. Nak penuntut kahwin sebab kahwin. Boleh? Tamam.
وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم. Boleh? Jadi cukup dengan lazatnya ilmu tadi, dengan fiqh dan juga fahm, kita tahu dengan kelazatan tersebut, da'iyan wa ba'ithan lil 'aqil 'ala tahsil al-'ilm, menyebabkan jadi perasaan ataupun jadi pendorong untuk seorang yang berakal tersebut untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita dah baca dah tentang syair sebelum-sebelum ni, tentang kemuliaan ilmu, apa kebaikan yang orang dapat, tengok para ulama yang waktu meninggal, macam mana mereka meninggal, kenapa mereka dimuliakan sampai macam tu sekali. Nah, kenapa para ulama, Kiai Maimun rahimahullah, meninggal, kemudian macam mana sambutan orang terhadap beliau, kemudian macam mana Allah Ta'ala pilih beliau. Kemudian tengok pula masyayikh-masyayikh yang telah kita baca dalam sirah, macam mana mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Kenapa mereka dapat kemuliaan tadi? Kerana ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Kita dah tengok tu, itu pun ba'is, jadi pendorong untuk orang yang berakal untuk menjadi seperti mereka. Rupanya saya nak tiru jalan mereka. Yang mungkin pada permulaan niat dia tadi, kerana kalau nak tiru tu, niat dia ni akhirat naknya. Tapi kalau niat tiru tadi kerana saya nak jah, nak pendudukan, nak bagi orang cium tangan saya, nanti nak bagi orang khidmat dengan saya, kata-kata, nak bagi orang bagi kepada saya dunianya mereka. Tentu kerana dunia tu akan rosak ketika mana belajar lagi, dia akan rosak. Dan kesan nanti waktu ketika dia berada pada tempat dia, akan nampak pada waktu tersebut. Auzubillah min zalik. Jadi kalau tujuan-tujuan yang tadi, kerana kita tengok kelebihan-kelebihan ilmu, kemuliaan ilmu, ni pun dah jadi semangat untuk kita tuntut ilmu. Maka kena baca selalu, kena tengok kisah para ulama, kena tengok bagaimana susahnya mereka, bagaimana mereka lazat dalam ilmu sampai tak tidur malam. Sebab tu kata para ulama, ilmu ni perlu kepada al-ilm, nahtaj ila thalathati asya, kata Syekh Ali Saleh. Syekh Ali Saleh kata ada 3 benda yang perlu bagi ilmu. Nahtaj ila thalathati asya. Benda yang pertama, al-umru, al-mal kamalil Qarun, harta macam hartanya Qarun. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sabru kasabri Ayyub. Perlu kepada sabar. Dan yang ketiga, al-umru ka'umri Nuh, dan umur seperti umur Nabi Nuh AS. 3 benda ni perlu. Harta macam hartanya Qarun, panjangnya umur seperti Nabi Nuh, dan juga sabar seperti Nabi Ayyub AS. 3 benda ni. Sabar pula ada 3. Sabar dengan ketaatan, sabar di atas sabar melakukan ketaatan, sabar dengan musibah, dan sabar daripada melakukan kemaksiatan. 3 sabar tersebut. Jadi sabar Nabi Ayyub tadi yang dimasukkan tadi umum, luas. Maka kena sabar waktu untuk ilmu. Yang waktu untuk ilmu ni, waktu ni tambah pula main musim sejuk, musim panas lagi. Selok kitab hubungan selok kain batik. Selok kitab dia kat nikah lah. Selok kitab masa macam selok kain batik dia. Macam selok kain batik. Jadi gitu. Betul Ustaz lagi? Tak, silap tanya. Silap tanya Ustaz lagi. Betul ada ham? Ada ham tak? Tanya kat Zaki tak gelak ni tu. Tanya kat Adam dia gelak balik. Nah, kau orang ni gelak. Nah, kat dia senyap tak kata apa. Boleh Azra'i? Yang tu gelak ni. Relax dulu rumah. Saja itu kenal kat Azra'i. Ni ingat artis lebih main sini. Tidak jadi artis. Jadi artis tu tak tahu. Istighfar masa. Dia duduk lebih gamak, duduk nasyid. Tak ke dulu hidup. Lepas tu kena bersyukur Allah Ta'ala hantar kita ke jalan ilmu. Balik jadi alim tu balik. Jangan bimbang lepas tu mai. Anak dara, anak teruna semua mai. Anak teruna kepada anak dara atas lah. Maksudnya mak semua main habis, mak semua main. Makcik-makcik, maklum semua pakai. Teringin semua.
Janda-janda, tak janda semua kat ni. Silap hantar mesej, tak sengaja, tengah-tengah malam, oh tersilap, minta maaf tak tersilap. Tiba tersilap. Tengah-tengah malam, kedua pagi. Tak buat lock. Tersilap tak, minta maaf. Nak sengaja hantar, buat silap. Kita pun kalau layan kan. Oh silap kan, minta maaf. Lepas tu mula. Mula kedua pagi. Boleh. Jangan main. Kita jaga betul-betul dengan orang perempuan. Orang lelaki ni jaga dengan orang perempuan. Orang perempuan pun sama dengan orang lelaki. Tapi bukanlah jaga tu dengan maksud dia kalau cakap dengan orang macam kena terkah. Orang perempuan kalau kata dia nak jaga tu, Allah Akbar. Telefon ustaz. Assalamualaikum ustaz. Ustaz kat mana ni? Dia. Awak Azizah, awak yang terkah dia kena marah apa ni? Dah saya duduk kat depan rumah ni. Tak macam saya bukan nak marah Ustaz, tapi takut fitnah. Tu bukan fitnah, tu bodoh. Orang cakap macam tu. Orang tak pergi cakap kau lembut. Assalamualaikum Ustaz, sihat. Nah. Jadi jangan Korea Ustaz tu yang marah-marah tu. Cakapnya biasa lah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa ni saya tak tolong. Kira-kira ni. Tak apa. Buat dia suruh dia orang perempuan. Dia buat macam mana? Dia orang perempuan. Faham? Cakap biasa. Bukan suruh cekar orang. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Duduk mana? Keluar. Ada seorang ustaz tu kat saya. Ada seorang ustaz tu tahu. Dia nak kena hantar barang. Nak kena hantar barang. Barang tu perempuan tu nak ambil kat dia. Kawan tu telefon semua nak marah dia. Dia tahu tak marah apa ni. Lepas tu orang tak ada saya. Saya bukan nak marah. Tapi perempuan tak ada cakap lembut dengan orang lelaki. Dia faham cakap lembut. Lawan bagi cakap lembut, kena dekah. Oh jenis ni letih ni. Nah. Tu orang suruh mengaji. Tu orang suruh ada fiqh, faham. Nah. Bukan baca kitab, baca Quran. Ambil Quran tu jadi syekh. Faham? Ambil Quran jadi syekh dia. Dia Quran bertunjuk. Tapi nak faham Al-Quran tu, nak faham Quran, kena ada guru yang mengajarkan kita untuk memahami Quran. Kena ada mufassir maksudnya. Bukan baca Quran, ambil terus faham dengan sendiri. Jadikan dia tu, ini yang disebut oleh para ulama sebut, la ta'khudhil Quran 'anil mushafi. Mana ahli baca Quran saja. Ambil baca Quran ni, lepas tu ambil dengan mushafi. Faham? Wala ta'khudhil 'ilm 'anis suhufi atau sahafi. Daripada orang yang baca suhuf, yang baca buku sendiri. Tamam, terus. Jadi kemudian Syekh akan masuk sekarang ni. Apa yang menyebabkan orang ni tak rasa nak mengaji ni? Kerana malah. Ni kerana malah. Apa yang menyebabkan malah? Hak malah tadi saya dah sebut dah. Kasalan sebelum ni kasal sebab kerana apa? Kerana tak tahu tentang kelebihan ilmu. Kerana tidak ada himmah yang aliyah. Baik, khair. Saya sebut tadi ada yang himmah dia kerana tersebut. Jadi kita doa kepada Allah moga himmah kita ni hanya kepada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Baik. Apa yang menyebabkan malah lagi? Waqad yatawalla. Terus. Waqad yatawalladul kasalu min kasratil balghami wal rutubat. Dan sungguhnya telah terbit oleh malas dengan sebab banyak balgham dan penyakit sejuk daripada banyak makan. Karena apa? Lah ni kerana banyak makan. Nampak tak? Wa rutubat kerana apa? Wa tariqut taqlilihi taqlilut ta'am. Dan cara mensedikitkan balgham dan juga rutubat, yakni kelembapan dalam badan, adalah kerana apa? Kerana jalan dia dengan mengurangkan makan. Jadi apa maksud di sini? Maksud dia sebab kepada semua tadi kerana makan. Kerana makan je. Makan banyak, maka akan menyebabkan jadi malas. Ada masyayikh pernah sebut, ada kawan-kawan kita sebut kata, kalau pergi duduk di pondok, di pesantren, balik gemuk, maknanya ini kena bincang balik ni. Ni dia pergi mengaji ke pergi makan ni? Tapi dia boleh jawab lah, jawapan tu lah. Samin tu anak aku gemuk kerana gembira dengan umat Nabi Muhammad SAW. Bila saya fikir tentang khususiat umat Nabi Muhammad, saya rasa gembira. Bila gembira, dia lalu pula makan, jadi gemuk. Itu jawapan lah. Itu kalau kita balik jadi badan besar. Tapi kalau kata biasanya penuntut ilmu, kalau dia mengaji, dia akan jadi semakin kurus.
Semakin kurus. Dia bila kahwin dia jadi lain lah. Jadi heran. Kita pun heran dia bila kahwin dia lalu pula makan. Dia sebab kena gembira kot. Sebelum kahwin dia tak ada orang nak masak. Hak masak pun Ustaz Zaki. Itu hak kawan-kawan dekat rumah. Dia rasa makanan tu. Dia kata tak ada makanan apa dah beli tojin. Beli tojin. Makan ramai. Maggi tengah-tengah malam. Telur. Telur dia pun duduk dah. Telur hal kat dapur. Hidup macam tu kan. Tak ada nak buat apa. Tapi bila kahwin jadi gembira seronok, makan lalu, dia mula naik macam. Jadi penyakit. Baik. Jadi macam mana nak bagi jadi hilang malah ni? Malah kenapa? Kerana banyaknya balgham. Kenapa banyaknya balgham? Kerana banyaknya makan. Baik, macam mana cara nak mengurangkan dia? Taqlil at-ta'am. Baik, terus. وطريق تقليله تقليل الطعام. قيل اتفق 70 طبيبا على أن النسيان بكثرة البلغم وكثرة البلغم من Itu tabiban Ada mungkin ada kitab yang sebut tabiban, tapi dalam kitab ni disebut nabiyan. Ittafaqa 70 nabiyan. Kitab ni pun dalam yang cetakan Turki ni pun 70 nabiyan. Ada 70 nabi. Di bawah terjemahan tabib. Tabib kan? Nabi. Jadi atas tu mungkin salah. Atau mungkin ada cetakan lain. Mungkin ada nuskah lain yang tulis tabib. Baik, terus. وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل. Jadi banyaknya lupa ni kenapa? Daripada banyaknya balgham. Balgham ni ada di kepala ni. Kadang-kadang kita akan rasa dia turun ke hidung, masuk sampai turun ke tengkok. Yang rasa balgham. Kahak ni. Kahak yang banyak. Sebabkan kerana apa? Kerana banyak lupa, kerana banyaknya kahak. Balgham. Wa kasratul balgham min kasrati syurbil ma'. Banyak balgham kerana banyak minum. Wa kasratu syurbil ma' min kasratil akli. Dan banyaknya minum kerana banyaknya makan. Akhirnya balik kepada apa? Banyaknya makan. Jadi dengan banyaknya makan, maka lupa. Lahir. Faham? Jadi macam mana nak elak semua tu? Kurangkan makan. Lepas tu pada permulaan sebut tariqu taqlilihi taqlilut ta'am. Itu sebagai cara tu. Macam mana cara untuk menyelesaikan masalah tadi adalah dengan taqlilut ta'am. Mengurangkan makan. Baik. Macam mana pula nak kurangkan makan? Sekejap dia akan sebut. Syekh akan sebut jadi apa teknik untuk mengurangkan makan. Kita baca ya, memang kita takkan guna teknik sebab kita akan makan. Kalau dia tak akan makan, dia kata makan lah. Bila lagi nak makan? Esok makan lagi. Esok makan lagi. Sehari makan berapa kali? Itu tak kira lah. Siapa makan sehari lebih daripada 2 kali, maka dia dah terkeluarlah daripada fadilat lapar. Makan sehari lebih daripada 2 kali. Baik, terus tengok. Wal khubzul yabis. والخبز اليابس يقطع البلغم وكأكل الزبيب على الريق يقطع البلغم ولا يكثر منه حتى لا يحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم وسواك يقلل macam bermula makan roti kering setengah daripada memutuskan balgham, dan demikian lagi memakan zabib yakni kismis sebelum makan sesuatu itu memutuskan balgham, dan jangan ia membanyakkan daripadanya hingga sampai berhajat kepada minum air, maka menambahkan balgham lagi. Khubz, cara dia makan khubzul yabis, roti kering. Roti kering apa dia? Aish lah. Makan aish. Duk Mesir. Di Malaysia payah cari aish, ada gardenia yang banyak. Aish payah nak buat roti kering. Sini ada aish ada. Makan aish. Maka ni akan boleh yaqta'ul balgham. Khubzul yabis sebenarnya tu boleh panggil kalau betul yang roti yang kering tu ni, kalau roti syair. Tu boleh. Roti syair yang Nabi makan. Itu memang kering. Yang ni masih gandum. Tepung qamh ni masih lagi lembut lagi. Yang ni yang syair. Yang ni memang insya-Allah akan yaqta' balgham. Faham? Wa kadzalika aklu zabib 'ala ar-riq. Makan zabib, iaitu kismis, ala riq ay ala al-ju', kata ulama. Waktu sabah, waktu tengah lapar tu, waktu bangkit tidur tu maksudnya. Baru bangun sebelum makan apa-apa, iaitu tengah-tengah lapar, makan kismis. Waktu sabah wal masa.
pada waktu sabah dan juga waktu masa, li hararatihi. Nampak tak? Karena dia panas. Karena zabib panas. Dia kalau kata kita makan dengan lapar tu, kita seperti meletakkan jamr 'alal ma'. Macam kita letak bara api di atas air. Maka dia akan keluar jadi wak. Akan keluar wak. Faham? Lepas tu kata ulama, aklul qubzi ma'az zabib la yahtaj ila tabib. Aklul qubzi ma'az zabib, aklul qubzi ma'az zabib la yahtaj ila tabib. Jadi makan roti bersama dengan zabib, maka tidak perlu dia kepada tabib. Itu fawaid ulama sebut. Jadi makan roti kering, pagi-pagi makan roti kering. Cuba try tengok amalan. Cuba try lah tengok. Cuba try tengok. Cuba try tengoklah kan. Ada tu makan lagi, makan za'atar. Beli za'atar. Za'atar apa dia dalam bahasa Inggeris? Apa dia za'atar? Tak tahu beliau tahu. Beli za'atar sini, tanya za'atar orang tak tahu. Beli za'atar, bubuh dalam zaitun. Minyak zaitun. Dia tak bagi try makan. Ambil za'atar, tabuk dalam zaitun. Kemudian aish, cicah dengan za'atar. Makan tu je. Pagi-pagi. Macam lah. Kita biasa makan si lemak lah, si canai lah, teh tarik. Pagi-pagi tu, lepas carilah, dekat restoran carilah. Nur Malaysia ke, mana ke, cari lah. Tak boleh. Di canai tak ada, tak boleh. Kalau sekarang ish baladi ni, biladi ya. Pakai nanti kot. Atau kalau orang perempuan, Allah orang perempuan, payah pun nak jumpa orang perempuan makan tokmiah pagi-pagi. Tak ada, tokmiah makan full, perempuan makan full pagi-pagi. Payah jumpa, bukan tak ada, payah nak jumpa. Kalau ada tu, ambil jadi bini. Kerana sik dia. Tapi takut jadi Arab. Tak, baik terus. Wala yukthiru minhu. Kadzalika aklu zabib 'ala ar-riq wala yukthiru minhu hatta la yahtaj ila syurbil ma'. Dan jangan membanyakkan sangat makan zabib sampai memerlukan kepada air pula yang banyak, sehingga akan menambahkan balgham. Dia makan sebenarnya nak pergi balgham. Dah kali jadi balgham pula dah. Dah nak minum air. Dia akan minum air banyak sebab makan zabib banyak, sebab zabib panas. Sebab tu disuruh makan 7 biji. Dan itu lah. Kalau di sini sebab murah kan, zabib murah sini. Murah. Mana beli kismis? Mana beli? Nak beli koci kan? Nak beli koci. Itu makan kat kedai mana? Kedai CBC. Perak bagi 2 bagi. Tak sedap. Orang panggil itu madat, dia panggil madat. Madat dia akan tambah selalu. Madat ni ziyadah, dia tambah. Jadi tak berhenti. Baik. Wasiwak terus. Jadi jangan makan banyak sangat zabib. Kalau di Malaysia memang kita boleh beramai sikit-sikit sebab beli mahal. Zabib beli kotak saja hampir RM40. Lepas tu makan sekaligus makan nasi, jam. Jadi dia makan 7 biji. Masa kat sekolah tu 7 biji pagi, 7 biji malam. Tapi Pak Nisa fail. Bukan di zabib tu dia orang. Dia makan saja, mengaji tak jadi juga. Pagi-pagi makan zabib. Balgham tak ada, mengaji malah. Ni apa kerja? Dia bila dah buat makan macam ni, tujuannya untuk nak bagi hilang malah, untuk pergi mengaji. Faham? Dia duduk malah juga, macam nak mengantuk, nak tidur kan. Apa sebab ni? Sebab lain lah. Tapi zabib bangun makan tadi. Bangun makan zabib, tidur balik. Lepas tu petang makan zabib lagi. Lepas tu heran, kelas tak pergi. Ini ajaib ni, bukan salah pada zabib tu. Ini orang panggil balid. Ada balid. Terus السواك والسواك يقلل البلغم ويزيد في الحفظ والفصاحة فإنه سنة سنية يزيد في ثواب الصلاة وقراءة القرآن وكذا القيء يقلل البلغم والرطوبات. Dan bersudi itu mengurangkan balgham dan menambahkan hafaz dan fasih pada perkata-kata. Sungguhnya bersudi itu sunnah yang tinggi yang menambahkan ia dan pahala sembahyang dan membaca Quran. Dan demikian lagi muntah itu mengurangkan balgham dan sekalian penyakit sebut. Baik ya. Bukan zobi muntah saja.
Tapi kalau kita gosok gigi, misalnya gosok kita akan tidak, dia takhayyal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah, disebabkan kerana seringnya bersiwak dan selalu didengar suara Nabi takhayyal dalam tanah. Dia tengok Nabi akan bunyi suara dalam tandas, Nabi akan sebut macam jadi dia itu. Kenapa? Kerana selalu bersiwak. Kita pun kalau bersiwak jadi itu dia akan takhayyal. Dan kena keluar sekali dengan ayat liang kita tadi. Itu pun salah satu. Tamam? Dan lazimkan siwak. Kena selalu bersiwak. Siwak khususnya dengan kayu arang. Sebab tu kata Syekh, tengok, yazidu fil hifz, akan menambahkan hafalan kita, ingatan kita lah, kekuatan pada ingatan. Dia duduk siwak saja, tak pernah pegang matan, Quran tak pernah pegang apa. Itu insyaAllah siwak tu akan alim insyaAllah. Pakai duduk siwak aja, dia kitab tak nak try pun, try dah pegang, hafal lah tengok. Pegang matan tu, mulhatul i'rab kan, mulihatul i'rab, mulhah namakan mulihah. Orang dah baca mulihatul i'rab. Lepas tu apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, hafal matan faraid, hafal matan alfiyah, hafal matan jawharah tauhid, hafal matan mustalah hadis, hafal. Lepas tu lazimkan siwak, yazidu fil hifz wal fasahah. Kata ulama, idza taqala insan, kalau ada orang ni lidah dia jadi belik, payah nak ni, macam lidah dia jadi susah sikit, tak apa nak fasih, tabaqa as-siwak, fatabaqa as-siwak, thumma washrab lahu yantiq insyaallah. Kata ulama ni ada dalam kitab. Dia kata kalau seorang lidah dia jadi agak keras sikit untuk nak bercakap, masak siwak, masak kayu siwak tu, ambil air tu, bagi dia minum, insya-Allah dia boleh cakap. Ini ada faedah. Comel kita. Tak ada comel tu. Try buat tengok. Orang tak boleh cakap huruf ra tu. Duk jangan kata kalau macam ni. Duk ra tu, try buat tengok. Nak tahu? Yang ni ulama-ulama sebut ni. InsyaAllah jadi kan? Fa'innahu sunnatun saniyah. Ini sunnah yang mahal, sunnah yang tinggi, yang mendapat keberkatan dan juga keredaan Allah Ta'ala, yang menambahkan pahala solat dan juga menambahkan pahala bacaan Al-Quran. Terus wa tariqu taqlilil akli. Ini yang kedua. Tadi yang pertama, cara dengan bentuk apa? Cara dengan bentuk Allah zahiriyah. Cara zahir saya sebut juga. Ni cara yang batin pun saya sebut juga. Cara zahir, cara yang mengurangkan makan, cara nak kurang makan, macam nak kurangkan balgam, makan apa ni, roti kering dan sebagainya tadi. Roti kering bukan roti gadis, bukan roti tu. Kalau roti kering kat tempat kita roti apa? Roti mayat tu. Roti kering tu. Dia kena minum kopi. Dia kena minum kopi banyak pula. Dia dah gayak, dia kena minum juga lagi. Maksud dia, yang penting jangan banyak apa-apa. Hantar roti kering tadi kalau banyak sangat pun dia lepak ayak juga lah kali. Macam Zabi, banyak sangat lepak ayak juga. Dahaga lah, dahaga. Orang Kedah ayak semua lepak. Lepak ayak, lepak nasi, semua lepak. Jadi jangan tidur. Apa ayak pun lepak? Ayak dahaga. Ni apinya. Buat macam mana? Boleh? Jadi, apa ni, Allah tu bahasa lu macam mana? Doa. Okay? Jadi apa pun jangan banyak. Lepas tu penuntut ilmu ni, kalau boleh daging jangan dibanyakkan sangat. Daging jangan banyak sangat daging. Sekali-sekala tak apa, daging jangan tinggal terus. Jangan tinggal terus selama 40 hari, nanti dia akan tanafur. Perangai jadi huduh lagi. Sebab dia tak makan makanan yang lazat juga dalam hidup dia. Asyik makan roti kerah hanya 40 hari roti kerah. InsyaAllah dia akan berubah warna kulit dia. Akan jadi sufi dan mungkin akan terbang macam asal. Naik bahan. Daging jangan tinggal. Sayyidina Ali sebut, daging jangan tinggal lebih daripada 40 hari. Dan jangan makan terlalu kerak. Kalau makan terlalu kerak, perangai akan jadi seperti binatang tersebut. Lepas tu, butunul insan ma'wal hayawan. Perutnya orang ni adalah tempatnya binatang. Semua binatang dalam ni. Lembu, repau, kambing, semua ada. Dia raya haji nak masuk. Unta. Lepas tu panggil pun ada sikit-sikit. Panggil unta sikit, panggil lembu sikit,
Panggil kera sikit. Kera pun makan. Semua ada. Ada ma'wal hayawan. Jadi jangan bagi perut kita ni sebagai ma'wal hayawan. Lepas tu kena kita ni orang Islam ni dia ada selang sikit. Nah, dia bukan karnivor. Manusia ni bukan karnivor dan bukan herbivor. Dia memang omnivor. Sebab tu perangai singa, harimau beza dengan beruang. Beruang sebab dia omnivor. Omnivor walaupun dia ganas, tapi sebab dia makan madu, ada makan madu juga. Dan dia ada makan daun-daun juga. Jadi perangai dia pun dia jadi serupa dengan balu, kan? Tahu balu? Jangan bebu. Dah tu cerita ya. Kalau jumpa kita sepok mampu. Beruang tu nak sepok orang, ya Allah. Dia ada minta lah. Baik. Jadi bedak perangai beruang dia lain sikit daripada perangai. Kalau tengok akhlak dia pun lain. Ya, binatang semua ada akhlak dia. Ini binatang yang akhlaknya binatang yang makan daging beza dengan binatang yang makan rumput saja. Binatang yang gabung antara rumput dengan ni beza pula dengan binatang yang hanya khusus dengan salah satu daripada perkara. Kita ni dulu. Lepas tu jangan terlalu banyak. Dan kita pula sebenarnya lebih kepada vegetarian sebenarnya. Kita lebih kepada makanan ke arah sayuran lebih banyak daripada makanan yang berbentuk berdarah. Sebenarnya kita orang Islam lebih ke arah. Sebab tu kita tak heran tengok. Dan perut orang Islam ni pula perut dia tak akan boleh terima makanan yang banyak sebenarnya. Kerana kalau dengan iman tersebut dia tak akan makan perut yang banyak. Dia tak boleh nak makan dengan lebih daripada had yang sepatutnya. Lepas tu kalau saya heran tengok orang yang buat mukbang, makan banyak-banyak gila babi, bubuh atas meja sampai berapa puluh pinggan dia boleh makan tu. Kita tak heran sebab tu bukan Islam. Tapi kalau Islam buat macam tu, kita heran. Ini Islam lah. Sebab orang Islam tak boleh makan banyak lebih daripada tu. Ini nafsu semua. Seorang lelaki datang jumpa dengan Rasulullah. Pada satu malam sebelum dia masuk Islam, sahabat Nabi. Dia tak masuk Islam lagi. Malam tersebut Nabi jamu dia dengan susu. Nabi jamu dia satu mangkuk susu, dia minum habis. Nabi jamu mangkuk yang kedua, minum habis. Nabi jamu mangkuk yang ketiga, minum habis. Keempat, habis. 5, habis. 6, habis. 7 mangkuk, habis. Diminum pada malam tersebut. Dan malam tersebut dia bermalam bersama dengan di Madinah. Dan esok paginya tergerak hatinya dan dibuka hidayah oleh Allah untuk dia masuk Islam. Esoknya dia masuk Islam. Setelah masuk agama Allah Ta'ala, memeluk agama Allah Ta'ala, Nabi SAW jamu dia susu. Yang pertama, dia makan minum susu satu. Kemudian jamu yang kedua, dia minum lagi yang kedua. Jamu yang ketiga, boleh lagi. Jamu yang keempat, tak ada. Dia kata, ya Rasulullah, saya heran. Semalam saya minum 7. Hari ini kenapa saya tak boleh minum? Setakat 3 ni pun dah. 3 ke 1 je dia minum? 1 tak silap saya. 1 pun. Lepas tengok balik hadis. Kemudian tak lepas ada hak lain. Maka kata Nabi SAW, orang Islam makannya dengan 1 saja bahagian perut. Manakala orang yang bukan Islam makan dia dengan 7 bahagian perut. Perut dia luah 7 bahagian. Jadi dengan sebab Islam tersebut menyebabkan terhalang perut dia daripada untuk masuk ke. Jadi Muslim yang beramal dia tak akan makan banyak-banyak. Tamam? Terus wa tariqu taqlilil akli. Wa tariqu taqlilil akli at-ta'ammul fi manafi' qillatil akli wa hiya as-sihhatu wal 'ifatu wal mithaq. Tamam. Dan bermula jalan mengurangkan makan itu iaitu memikirkan pada manfaat mengurangkan makan dan iaitu kesihatan badan dan memeliharakan diri daripada haram dan bersedekah yang selebihnya kepada orang yang lain. Nah, jadi mengurangkan makan, cara nak mengurangkan makan juga ta'ammul fi manafi' qillatil akl. Apa dia salah satunya daripada manfaat kita mengurangkan makan sihat. Atau kata ulama, cara macam mana untuk nak bagi sihat badan kita kalau kita makan kerana amrad, penyakit ini berlaku kerana banyaknya makan. Apa? Khususan idza akala tsani qabla hadmil awal. Lebih-lebih lagi kalau makan yang pertama tak hadam lagi dah makan makanan kedua. Dia tak ikut turutan. Faham? Lepas tu dia akan ada waktu dia, tempoh waktu antara makan yang pertama dengan makan yang kedua. Ada tempoh waktu yang sampai penghadaman berlaku. Makan. Ataupun kita minum air ba'da nisfi sa'ah. Wa qabla sa'atain.
Kata fiqh. Cara dia juga macam mana nak bagi sihat ni? Cara-cara kita makan, minum air selepas nisf sa'. Nus sa' selepas makan ataupun sa'atain, qabla sa'atain kata. Ni pun katanya salah satu daripada sebab sakit juga, iaitu makan, minum air setelah nisf sa' ataupun sebelum sa'atain. Jadi kalau nak minum air selepas makan, nak minum air 2 jam lepas tu baru minum air. Faham? Tapi tu kita payah nak beramal. Orang tua beramai ni, tu yang panjang umur. Orang muda pendek umur kerana dia ikut sedak dia. Dan ni keluar makanan macam-macam. Bubble lah, apa benda. Kita duk tengok tu geram je lah, tengok lah. Beleleh. Dekat bubble. Pakat duk dalam tunjuk. Ada pula duk buat apa ni, orang panggil apa, preview tu. 7 ayat. Try semua. Dah lah suara bunyi kuat ke tu. Orang nak tampak kan. Lampak ke tau. Kita dah ada daya. Tunjuk ayat mana-mana. Dia tu mana boleh. Lepas tu pergi komen, tak apa sedap. Dia sedap sikit. Hari dia punya bubble dia rasa macam miluk. Ya, tak. Kenapa tak tengok? Tapi jangan sedap. Saya pula memang suka tengok orang tu masak. Tengok. Sampai ke Muhammad, Aisyah pun sama juga. Mereka kalau nak bagi handset ni, saya tengok dengan mereka, satu je, mereka akan kata, boleh tengok masak je. Betul lah, sebab tu kan boleh tengok 3-3 orang. Dan 3-3 orang boleh tengok masak. Kalau dalam tengok masak lah, tengok lah. Tengok betul telah elok. Muhammad telah elok tu. Lapak boleh. Main nak makan handset tu boleh. Dia kata elok tu. Yang Aisyah main nak jilat handset tu. Jilat handset tu nampak kesian kan anak-anak. Semua lapak anak. Miskin. Wal iffatu wal isar. Iffah itu kenapa? Ya apa ni, makanan yang banyak juga boleh menyebabkan akan berlaku yang haram. Zina, liwat ni kenapa? Kerana banyak makan. Istimna dengan yad. Suka onani dan sebagainya kenapa? Kerana banyaknya makan. Jadi kalau kurang makan, yang kasirus syahwat. Nampak? Kurang makan akan menyebabkan syahwat kita akan terpotong. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis kenaan dengan saum, fa innahu lahu wija. Kalaulah ada perkara lain yang lebih ringan, Nabi akan tunjuk yang ringan. Kerana Nabi akan memilih yang paling ringan di antara yang ringan. Dia di antara dua yang ringan, yang paling ringan di antara itu Nabi akan pilih, sebagaimana tidak haram. Tiba-tiba Nabi sebut dalam hadis, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam aw 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Nabi kata hendaklah dia berpuasa kerana dia padanya wija. Di sini kata dalil dalam ulama Hanafi Malikiyah mengatakan bahawa hukumnya haram onani adalah kerana kalaulah onani tadi adalah perkara yang diharuskan dalam syarak, maka Nabi akan sebut yang tu dulu. Dan itu lebih ringan daripada puasa. Puasa dengan onani, puasa lebih berat daripada onani. Jadi menunjukkan kata para ulama, Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan hukumnya haram. Faham? Terus waqad qila wal isar juga akan qila fi sya'run fa'arun summa 'arun summa 'arun. Takkid ni amatlah memalukan. Aib. Aib tu ni apa dia? Syaqa'ul mar'i min ajli at-ta'ami. Maknanya maka aib itu dapat celakanya seorang itu dengan kerana banyak makan. Tengok. Cek. Kena penyakit. Kalau kena penyakit tu orang tanya sebab apa ni? Sebab banyak makan dulu ni. Harus semua. Dia jaga tu. Kena pergi cek selalu ni kita ni. Kita duk rasa kita sihat, kena cek doktor. Kena buat cek yang kamilan sempurna. Cek semua sekali. Tengok apa ni ada sakit tak sakit. Pokok kita duk rasa sihat tu tengok. Tengah duk angkat berat duk buat kemas dia. Mampu. Sakit jantung. Rupanya sumbat ada jantung. Dia tak pernah cek. Kena cek. Kena cek tadi. Takut ada sakit darah tinggi ke, cimanih ke, apa dia lagi, gout ke apa semua. Kalau sebab kerana sakit tadi, disebabkan kerana banyak makan. Harus syaqa'ul mar'i min ajli ta'am. Faham? Terus
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يبغضهم الله تعالى من غير جرم الأكول والبخيل والمتكبر. Dan riwayat daripada Nabi SAW bahwasanya telah bersabda, maknanya 3 bagi orang yang memurkai akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ketiadaan memperkuat dosa. Pertamanya orang yang kuat makan. Akul yani atas wazan fa'ul. Wal bakhil. Keduanya orang yang kedekut. Dan ketiganya orang yang membesarkan dirinya. Ya, 3 benda. Walaupun dia tak buat jarimah apa-apa pun, semua dalam yang akul, makan banyak. Dia tanya, saya tak buat salah, tak apa pun tak? Tapi tak dimurkai oleh Allah Ta'ala. Walaupun kamu tak buat salah, kata. Nah, anak akul akan menyebabkan dia akan kena penyakit dan sebagainya, akan menyebabkan jadi malas. Akul, banyak makan. Bakhil, nah, maksudnya kedekut dengan hartanya. Dan juga mutakabbir. Terus والتأمل في مضار كثرة الأكل وهي الأمراض وكلالة الطبع. وقيل البطينة تذهب الفطنة. البطنة البطنة تذهب الفطنة. البطنة تذهب الفطنة. Dan lagi pula memikirkan kepada mudarat, membanyakkan makan dan ia itu membanyakkan penyakit dan memalaskan tabiatnya. Kata setengah orang, kalalatul tabai maksudnya dha'ful aqli wa ghalabatun nafsi alaih. Jadi nafsu akan mengalahkan dia dengan dia dha'ful aql, akal akan jadi lemah sebabkan banyak makan. Wa qila al bitnatu tuzhibul fitnah. Apa dia? kata setengah orang bermula penuh perut itu menghilangkan cerdik. Ya, penuh perut menghilangkan cerdik. Jadi sebab tu kata ulama, kullama qawiyal badan dha'ufal aql. Makin kuat badan, makin lemah otak. Wabil aks. Wabil aks maksudnya kalau kata lemahnya badan, maka akan kuatnya otak. Qil kata begitu. Nampak tak? Masyhur yang disebut oleh sebahagian orang disebut sedemikian. Kullama qawiyal badan dha'ufal aql. Wabil aks. Ai wa kullama dha'ufal badan qawiyal aql. Nah. Jadi dia tak boleh sekali. Terus Wahaka an Jalinus. jadi qawiyal badan di sini kalau kita baca balik kerana dia sebab bersamaan dengan fitnah, tuzhibul fitnah, kerana perut yang banyak maksudnya. Bukan qawiyal badan di sini maksudnya kalau macam tu, kalau dia selalu bersenam maksudnya otak dia akan jadi lemah. Bukan itu maksud dia. Ni maksud dia dia ada kaitan dengan yang sebelumnya disebut. Masalah berkaitan dengan penuh perut dengan makan. Maksudnya qawiyal badan bil akl, dengan banyaknya makan tu dia menyebabkan badan dia rasa kuat. Yang tu yang menyebabkan otaknya akan jadi lemah. Yang tu yang dimaksudkan. Jadi jangan baca hanya sekadar kita ambil literal macam tu. Tapi kena tengok, kerana ulama tak akan sebut melainkan dengan ada siap sebelumnya. Kita kena tengok sebab dengan lihat. Apa sebab dia sebut macam tu dan berkait dengan apa? Al-bitnah tuzhibul fitnah. Nah, penuh perut ni dengan makanan akan menghilangkan kecerdikan. Jadi kemudian tiba-tiba disebutkan kullama qawiyal badan dha'ufal aql wal aks. Wa bil aks. Jadi kita faham maksudnya kalau penuh badan, kuat badan tadi disebabkan kerana makannya banyak. Lepas tu kalau orang yang masuk gym, orang kalau main gym untuk bina badan dan sebagainya, ataupun nak badan jadi fit dan sebagainya, dia tak makan banyak. Dia makan ikut turutan. Makan tu sikit dengan portion yang sikit. Tak banyak makan. Lepas tu dia makan dia pula ada had dia. Jadi itu tak termasuk dalam qawiyal badan, ulama qawiyal badan dha'ufal aql. Tak masuk itu. Ini satu portion tu sama dengan 5 kali hak kawan tu makan. Kita makan sekali je nasi kita makan pagi tu sama dengan kalori yang diperlukan oleh seorang ahli bina badan selama sehari tersebut. Sekali makan. Bayangkan kita makan 5 kali sehari. Macam mana tak jadi masuklah kereta kancil rupa dengan gajah terdekat dalam. Masuk kereta kancil bergoyang kancil. Kancil pun kata kalau boleh Prodo kena keluar kereta baru. Prodo gajah kan. Itu boleh naik. Bergoyang. Rosak bumper. Terangkat naik itu. Bang kereta geng-geng apa ni negro duk main hak kereta tu. Kita dah lompat. Oi, wahukia. Wahukia an Jalinus.
وحكي عن جالينوس Ini tabib dan filosof daripada Yunan. Ini antara a'zam atibba fil usul al-qadim. Dan ini disebut oleh Abu Bakar Ar-Razi Thani al-Fadilain, ba'da Abu Qra, selepas Abu Qra. Terus الرمان نفع كله والسمك ضرر كله وقليل السمك خير من كثرة الرمان. Dan dikatakan orang daripada seseorang bernama Jalinus bahawa berkata ia sungguhnya buah delima itu manfaat semuanya. Semuanya maksudnya bahagian dalam lah. Bahagian dalam. Al-ajza' kullu ajza'ihi ad-dakhilah nafi'un lil-akl. Bahagian dalam tu nafi' lil-akl. Was-samak, dan ikan itu mudarat semuanya. Dan sedikit dia kata lah, ni pandangan doktor lah. Doktor kata ikan kena makan. Sebab ikan ada omega. Tambah ikan salmon pula. Ikan salmon ada omega apa tu? Omega 3 kan? Omega 3 kan? Ada omega 3. Lepas tu ikan ni dia ada protein yang banyak. Kata-kata apa pun sebenarnya makan banyak, apa pun makan banyak semua tak elok. Itu nasi ni dalamnya ada benda yang boleh bagi karbohidrat dan sebagainya ni. Makan banyak, sekawah memang bodoh. Kambing, Nabi makan kambing. Nabi suka bahagian kaki depan kambing, kerana kaki depan kambing paling cepat masak. Dan kambing ni kalau dikaji balik, dia kurang daripada dibandingkan dengan daging lembu berdasarkan makan banyak, penyakit juga. Sebab Nabi bukan makan banyak, illa ala dhafar. Dia pergi hentak makan kambing tiap-tiap hari. Lepas tu dia heran awak dia kena sikit tinggi pula. Sakit darah tinggi. Darah tinggi tak macam mana, tak ada kena darah tinggi. Takkan daging kambing tiap malam. Kalau macam tu lah. Jadi kadang-kadang bukan sebab kena penyakit. Kerana orang kena penyakit ni kadang bukan sebab kena makan. Jadi kerana sebab macam-macam. Kerana banyak masalah, kerana banyak fikir, kerana banyak itu, kerana banyak bini kan? Baik. Samak darar kullu. As-samak dararun kullu. Ay kullu ajza'ihi dar li akli. Terus ma'ahada, dan sedikit ikan itu terlebih baik daripada banyak makan delima. Jadi kalau macam, walaupun macam tu sekalipun, sedikit makan ikan lebih baik daripada banyak makan delima. Apa makna sini? Keduanya kena sikit sebenarnya. Itu je. Faham? Ar-ruman naf'un kullu. Tapi banyak makan masalah. Samak dararun kullu. Sedikit baik. Mana nak abang benda ni? Sikit baik. Dia makan sikit. Ini orang bagi bahasa filosof. Sebab dia filosof. Dia nak abang suruh makan sikit. Tapi kalau abang jangan makan, orang marah. Betul tak? Jangan makan. Lagi orang nak makan. Lagi dia kata apa? Makan sikit. Boleh makan? Boleh makan. Tapi sikit. Ustaz Husaini cerita kat saya. Ustaz Husaini dia ada darah tinggi dan gimana semua dia ada. Kalau dengar ni memang boleh. Dia semua dia ada. Tiba-tiba dia pergi jumpa doktor abang dia. Ustaz tak boleh makan yang ni, tak boleh makan. Kawan jenis makan. Dia tak makan banyak. Badan naik. Dia badan naik ni kadang-kadang saya tanya balik ada apa ni, Ustaz Zuhir cerita kat saya. Badan naik bukan sebab kerana makan banyak. Dia bukan makan banyak. Saya sebab duduk dengan dia pun, saya tahu dia pun makan banyak mana. Dia bukan makan banyak, dia makan ramai. Ramai orang makan. Dia makan sikit je. Tapi badan jadi besar ni kadang-kadang sebabkan kerana tidurnya tak teratur. Waktu tidur kita kalau tak teratur pun akan menyebabkan badan gemuk juga sebenarnya. So, kalau kita jam kita ni ada sleep tracker, kita boleh tengok kita tidur berapa minit. Jam saya ni ada sleep tracker. Tiap-tiap pagi saya cek. Tidur kita yang sama lebih kurang 4 jam itu, tidur hanya 5 minit saja tidur. Yang betul-betul tidur. Yang saya tengok, dia panggil deep sleeper, deep sleeping. Yang betul tidur, maksudnya tidur ni tidur mampu tu. Walaupun memang kita tidak mampu hebat orang pergi gerak sampai gerak dalam bilik. Terlalu letih sangat. Kalau deep ni betul-betul 5 minit saja. Saya jarang lebih daripada 10 minit tidur yang deep. Kebanyakan yang lain sebenarnya tidak tidur pun sebenarnya. Dia macam tidur tapi sebenarnya dia seakan-akan tidak tidur. Ini Ustaz Zuhir cerita kata, itu sebab badan jadi naik. Satu sebab masalah banyak.
masalah anak-anak murid, masalah apa semua nak kena fikir sekolah, badan jadi besar. Orang kata kita makan banyak, orang tengok kita gemuk, orang kata kita makan banyak. Kita akan makan banyak tak? Kita macam-macam fikir. Bila doktor cek balik, doktor kata ada sebabnya kurang tidur. Masalah tidur tu kurang. Lepas tu ni pernafasan tak terkawal. Rupanya ada sebab tu juga. Jadi ini kegembiraan lah bagi yang gemuk. Mungkin dia tak mungkin sebab tu. Jadi dia terkeluar daripada sum'ar syafa'ul mar'i min ajli ta'am. Dia tak, alhamdulillah, Ustaz bagi jalan keluar. Baik. Jadi apa ni, Ustaz ni bila doktor pergi jumpa doktor, baru ni dia mata sampai tak nampak sebab dah terlalu tinggi dah. Darah tinggi terlalu kuat sangat, atau kecil manis terlalu kuat sangat sampai mata tak nampak. Jadi labu. Pakai spek pun tak nampak. Nak kena kawan makan. Pergi jumpa doktor kata hak ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Kawan je ni. Memang suka hak sedap. Dia tak boleh makan. Pergi jumpa dengan Dr. Ghazali, doktor peribadi Ustaz Zuhair. Pergi jumpa dengan Dr. Ghazali kata apa? Ustaz suka makan apa? Ustaz makan je apa? Tapi kalau Ustaz makan, contohnya sehari kalau kata suka minum teh tarik segelas, jangan minum segelas. Minum 1/3 saja. 1/3 gelas. Cukup. Dan minat dengan nak dengan benda tu. Roti canai kalau makan setiap pagi tu satu biji ke 2 biji. Kalau biasa 2 biji, makan sebiji je. Buah durian, kalau suka makan buah durian, sebiji terus makan seulah. Maksudnya dia kata boleh makan, tapi kurangkan daripada portion yang selalu makan, kurangkan. Bila dengar yang tu rasa gembira terus. Belum ni jadi sakit terus. Lepas dengar tak boleh makan apa, jatuh sakit lagi terus. Tension tak boleh nak bawa je. Lepas dengar kata boleh makan apa saja, tapi kurangkan. Ini orang panggil filosof. Ini orang yang bijak ketika mana memberikan pandangan. Bukan halang terus, tapi kawan. Betul tak? Faham? Doktor kena cerdik. Doktor kena belajar juga psikologi. Bukan pakai cerita. Ni kawan tu dah memang sakit nak meninggal dah. Makcik, kalau ikut memang ni meninggal dah. Meninggal tu hari tu. Meninggal tu hari tu. Dia kena cerita lah. Kalau kata ni pakcik kena jaga kesihatan ni lah. InsyaAllah. Kalau kata ni Allah Ta'ala, semua kerja Allah Ta'ala. Kalau umur kita panjang, insyaAllah. Bila hati lah. Itu dah. Doktor tadi sebut yang negatif depan ni. Itu juga kita. Jangan negatif depan orang. Kena bawa aura positif. Contoh macam ni. Aura positif. Kena bawa yang positif. Cerita ke orang yang positif. Yang baik-baik. Tengok macam dia sebut. Ar-rumman naf'un kullu. Was-samaku dararun kullu. Qalilus samak khairu min kathir rumman. Poin dia nak abang? Sikit lebih baiklah. Dua-dua kena sikit. Apa pun kalau banyak, walaupun dia manfaat banyak, akan jadi masalah. Itu maksud dia. Madu manfaat. Makan sampai 2 galen. Tak terima mampu. Panas berguling. Buang kaki belekat habis lawa. Tunggu kawan-kawan tak lari. Takut lagi jadi sempuritan baru. Jadi kena kawal dia. Orang minum secawan ya, secawan lah. Ada orang tanya kat saya pasal madu kan. Bukan bermadu. Madu. Ada orang tanya kat saya, tu dia pukul 12 dah. Madu, orang tanya kat saya, madu mana yang terbaik kalau di Mesir? Siapa tanya saya? Syifa aku tanya. Syifa lelaki, bukan perempuan. Saya kata dia madu ISIS elok. Di Mesir ni, saya tadi pergi mengaji Syekh Abdul Aziz kata, madu ni kalau yang terbaik di Mesir pada bulan Rabi', yang keluar pada waktu Rabi'. Iaitu pada bulan Rabi' ni dia kata pada waktu ni bumi waktu tengah keluar. Yang ni waktu yang madu yang terbaik. Kalau waktu Bidayatul Rabi', madu yang keluar waktu tu comel. Kalau madu yang keluar selepas dalam beberapa bulan selepas tu, madu tu yang banyak dibagi oleh Arab, dia akan bagi makan gula. Akan bagi lebah makan gula. Lepas tu kadang-kadang madu tu rasa dengan gula kan. Sebab tu madu lebah belah lah. Elok-eloknya waktu makan. Semua mana, makanan apa pun sedikit yang terbaik. Tamam, terus. Sikit kita baca, betul kita berhenti. Memang dah berhenti dah pun.
وفيه أيضا وفيه أيضا إتلاف المال والأكل فوق الشبع ضرر معه ويستحق به العقاب في دار الآخرة والأكل بغيض في القلوب. تمام. Pada membanyakkan makan delima itu membinasakan harta, dan makan berlebihan kenyang itu mudarat semata-mata dan mustahak dengan dia siksa di dalam negeri akhirat. Dan orang yang banyak makan apa tadi? Wa fihi itlaful mal, dan makan, dan pada membanyakkan makan delima. Usia terjemah tu. Pada membanyakkan makan delima akan menyebabkan harta akan hilang. Tak tahu. والله أعلم. Tapi dah wafihi, yani wafil akl tadi, wafi kasratil akl atau wafi kathiril akl, faham? Dia tidak kembali kepada lima. Bahkan di sini sebut wafi aklil kathir. Maksud wafihi ay wal hal anna fi aklil kathir, bukan akli ar-rumman bi kathir. Okey, Syekh terus kembalikan dhamir dia kepada aklul rumman yang tepat dengan siyak. Jadi makan banyak akan menyebabkan harta akan hilang. Itulah mal. Wal aklu fawqa asy-syiba' dararun mahd. Makan lebih daripada kenyang itu darar mahd. Memang bahaya semua. Ia akan yufsidul badan wa yumridu. Itu darar duniawi. Itu darar duniawi saja, dararun mahd. Wa yastahiqqu bihi al-iqab fi daril akhirah. Darar ukhrawi. Dua darar. Di dunia darar, di akhirat pun darar. Wal akul baghidun fil qulub, dan orang yang banyak makan ini dibenci di dalam hati manusia. Manfur fil qulub ay fi qulubil kamilin, laisa fi qulubi akilin kama huwa. Bukan macam dia juga. Dia pun geng dengan kawan-kawan kuat makan juga. Kawan-kawan kuat makan, seronoklah sama-sama kawan kuat makan. Tak, fi qulubil kamilin. Di dalam hatinya orang-orang yang sempurna iman mereka tidak suka dengan orang yang banyaknya makan. Itu maksudnya. Wa tariqu taqlil. Wa tariqu taqlil al-akli ay ya'kul al-at'imata dasima. Ni cara dia, teknik macam mana nak kurang makan, iaitu dengan cara kita makan al-at'imata dasima. Makan makanan yang berlemak dulu. Dalam makanan tu mana paling berlemak? Kerana tu akan apa makan tu jadi cepat kenyang. Betul cepat muak, betul dia akan cepat tinggi. Wa yuqaddima. Terus yuqaddima fil akli al-altafa wal ashha. Dan mendahulukan makan yang paling sedap. Kita nampak yang paling sedap mana nak makan? Makan yang paling sedap ni. Hak ni yang jangan orang, selalu orang buat apa dia? Dia akan makan yang dia tak sedap tu, hak sedap tinggal lah. Ambil kawan-kawan kita macam tu kan. Dia makan nasi tu ada ayam. Tinggal ayam lah. Tinggal. Makan nasi tu, makan ayam tinggal, tak kena rata. Hak tu dia makan nasi habis. Dia makan banyak tu, dia tambah sebab lauk tak habis. Cuma dia makan lauk dulu. Makan lauk lagi. Allah. No. Nasi dia akan makin kurang pada usus. Dia boleh jadi tambah 3 tu kerana daging tu ada lagi. Dia tak Allah tak habis lagi ni. Sayanglah tambah lagi. Betul tak betul kita buat macam tu? Kita buat yuqaddima fil akli al-altaf wal ashha wa la ya'kula ma'al ju'an, dan jangan makan bersama orang yang lapar. Ni satu lagi teknik. Jangan makan dengan orang lapar. Makan dengan orang lapar mampu kita. Tengok dia makan sedap, kita kenyang pun lapar balik. Dia makan tu dia tambah hati ni padu ni, padu. Padu. Saya kalau tengok dia makan, ya Allah, keluar tu rumah dia jari. Dia makan KFC tu, dia bunyi KFC tu, aku start kereta terus pergi cari KFC. Bahana tu ni. Setelah apa tengok dia makan jam kita. Lepas tu disebut padu. Padu. Padu beg tu jam tu. Bibi makan haram tak padu pun. Haram tak sedap. Tapi dia sebut padu beg tu kita pergi cari. Ada teknik-teknik marketing. Saya tengok ada kawan habat terul dia. Habat terul dia makan bika. Kali dia pasti bika dia kosok dia tu. Pasti bika tu padu beg. Walaupun dia buat lawak dia, saya terus cari bika. Memang padu. Walaupun bika tu makan pada kecil lagi, tapi rasa teringat balik nak makan bika. Bila tengok kawan tu makan bika tu padu. Makan tu pun bika. Cari bika.
Allahu Akbar. Bahaya orang tengok. Sebab tu jangan makan bersama dengan orang yang lapar. Dan jangan tengok orang lapar makan. Dan jangan tengok bagian makan. Dalam internet, dia tambah lagi ni. Zaman Syekh sebab tak ada ni. Kalau Syekh ada ni, Syekh akan sebut jangan tengok channel-channel makan. Itu semua akan menyebabkan kita lapar. Master Chef, kalau semua tu channel-channel yang boleh menyebabkan kita akan jadi. Illa idza kana lahu gharadun sahihun fi kathratil akl. Kecuali dia ada gharad yang sahih fi kathratil akl. Ni memang akan guna ni. Kecuali dia ada gharad yang sahih. Kenapa saya nak kena banyak makan? Bi an yataqawwa bihi 'ala as-siyam. Karena saya nak puasa, was-salah. Karena nak puasa, nak menunaikan solat, wa a'mali syaqqah. Dan juga saya nak mengaji. Azhar jauh. Saya nak kena berjalan. Saya perlukan makanan yang banyak. Saya nak kena main ruak jauh lagi. Saya nak kena pergi ke sana lagi, ke sini lagi, balik nak muzakarah. Saya perlukan. Saya tak boleh nak puasa banyak-banyak. Saya perlu makanan yang cukup untuk nutrisi badan saya, dan juga otak yang kuat, dan badan yang gagah, dan juga visi yang jelas. Falahu zalik, saya kata. Dan baginya untuk makan. Dan zalik tadi pun saya dah sebut isy'ar kepada kita bahawa dia tak mau sebut dua kali dah. Falahu kasratul akl. Tapi dia sebut falahu zalik. Kalau zalik dalam balaghah disebut macam dalam hadis Nabi SAW. Waman apa ni? Dalam hadis innamal a'malu binniyat. Waman hajara ila waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ma hajara ila, tak ulang balik. Tapi waman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, ulang balik kali itu. Tapi kenapa tak ulang yang kedua tadi yang imra'ah dengan dunia yang dia inginkan tadi? Karena liqubhihim. Karena qubhi niyatihim. Qubuh niat tersebut. Jadi disebut falahu zalik. Bolehlah kalau dia nak buat yang tu. Apa dia yang tu? Makan banyak tadi. Bolehlah kalau nak makan. Wallahu a'lam bis-shawab. Faham? Falahu zalik ay al-akl fawqa ash-shiba', kata Syekh. Yani fayuqillu dhalika li dhalika al-gharad. Wa amma ad-darar lil badan fayartafi' bi ada'i al-umur ash-shaqqah hatta qila inna malikan min al-kafarah at'ama lil mu'minin at'imah mukhtalifah lit-tamarrud wal halak. Sama? Ada seorang raja daripada kafir bagi makan kepada orang mukminin dengan makanan yang boleh menyebabkan sakit dan akan mati. Falamma qala al-muddatu, lamma qala al-muddah lam yamrid fattasha fara'a annahum yusalluna ba'da at-ta'am kathiran fa'ulima sababu adami tamarrud. Masya-Allah. Ini sekali lagi dapat lagi faedah. Seorang raja bagi makan kepada golongan mukminin dengan makanan yang boleh menyebabkan mereka sakit dan bukan boleh mati. Tapi selepas banyaknya masa, tengok-tengok tak mati juga dan tak sakit. Heran raja. Maka dia pun fattash. Dia pun pergi check balik, pergi tengok kenapa mereka ni tak mati lagi dan juga tak sakit. Rupa-rupanya dia dapati orang-orang Islam sedang solat dan mereka sering melakukan solat. Maka disebabkan itulah makanan tadi tidak memberi kesan kepada mereka, walaupun mereka dah makan banyak semua. Faham? Disebabkan ibadah tersebut. Boleh? Itu sebagai jalan keluar lah untuk kita niat. Betul, Syekh tu bukan tak bagi, tapi dia kata kalau niat kita sahih, insya-Allah Allah Ta'ala akan nilai dengan niat kita tersebut. Tapi apa-apa pun yang lebih baiknya mengurangkan makan, itu adalah yang terbaik. Mengurangkan makan itu lebih. Wallahu a'lam.